Para perwakilan dan para pemerhati sekalian, saya ingin membawa kepada satu fakta dalam pilihan raya yang baru berlalu ini. Hakikatnya apa? Pencapaian PRU13 ini menunjukkan bahawa parti DAP memenangi 37 kerusi parlimen, 85 kerusi DUN. PAS memenangi 21 kerusi parlimen dan 95 kerusi DUN. Keadilan menang 30 kerusi parlimen dan hanya 45 kerusi DUN. Jadi pada hakikatnya prestasi keadilan amat yang terendah sekali kalau kita bandingkan dengan dua rakan kita. Datuk Seri Ketua Umum menjelajah seluruh negara. Apa yang tak jelajah? Jelajah Merdeka Rakyat, jelajah ini kalilah, jelajah goyang-goyanglah, jelajah tukarlah seluruh Malaysia. Beliau menjelajah untuk memenangkan Pakatan Rakyat. Tetapi pada hakikatnya kita keadilan hanya mencapai sebanyak 30 kerusi parlimen dan 45 kerusi DUN. Para perwakilan sekalian, jadi ini harus kita ambil iktibar, ya? Begitu juga di Selangor. Pada hakikatnya apa? 15 DAP, 15 PAS, 14 keadilan. Walau bagaimana apapun kita kata, kerusi Kota Damansara sepatutnya tidak boleh ditandingi, apa sekali kita katakan. Tetapi bila kita di meja rundingan, apa faktanya? 15, engkau 14. Itu atas dasar-dasar duringan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, para perwakilan sekalian, bahawa yang pentingnya sekarang apa? Kita harus memperkukuhkan, memantapkan parti kita agar kita disegani oleh rakan coalition kita. Apatah lagi lawan kita BN UMNO. Cabang-cabang, ranting-ranting harus dimantapkan. Parti kita bukan parti pilihan raya seperti apa yang Samsul Iskandar sebut tadi. Bila pilihan raya barulah semua sibuk untuk buat kerja, barulah dana turun dan sebagainya. Cabang-cabang harus diperkukuhkan dari sekarang untuk menghadapi 5 tahun yang akan datang. Mesti ada satu program dan mekanisme jangka panjang. Bila kita turun padang waktu pilihan raya, apa terjadi? Cabang yang tak lengkap anggotanya, cabang yang tidak sempurna latihannya. Sebab itu kita menghadapi KIS Pacah yang tak terlatih, perayu undi yang tak terlatih. Bila JPRB menurunkan satu sistem yang sedikit canggih, cabang tidak mampu untuk handle program-program ini. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, bahawa sudah tiba masanya parti memikirkan satu plan jangka panjang bagaimana hendak memantapkan cabang-cabang dan ranting-ranting sebagai satu kerja yang berterusan. Bantuan-bantuan yang sewajarnya harus diturunkan. Struktur parti, infrastruktur parti di peringkat-peringkat cabang sudah tiba masanya. Kalau kita tidak boleh buat semua, kita mesti ada kategori-kategori yang mana kita sudah identify daripada pilihan raya 13 ini. Mana kategori yang kita hendak fokus untuk menambahkan kerusi agar kita menang pada PRU 14 dan untuk terus ke Putrajaya. Ini harus dilakukan. Para perwakilan pemerhati sekalian, bila kita kuat di cabang, anggota kita banyak gerak kerja aktif, maka barulah kita disegani oleh lawan kita dan juga rakan coalition kita. Apapun, kita mesti ada agenda kita tersendiri, Parti Keadilan Rakyat. Kita tidak boleh menumpang-numpang lagi. Kita dah 14 tahun dah berparti. Sudah tiba masanya kita berdikari dan sudah masanya untuk parti juga menyediakan dahan-dahan untuk cabang-cabang bergantung untuk terus berjuang untuk parti ini. Tidak boleh biarkan mereka begitu saja meraba-raba dalam kegelapan, mencari itu dan ini, semuanya tidak sempurna. It's time already for us to be serious about this, kerana kita sudah berdepan dengan satu masa yang akan datang yang insya-Allah yang kita akan dapat memerintah Putrajaya. So, rakan-rakan pemerhati dan pergerakan, saya sebagai ketua wanita, saya kena sentuh juga hal mengenai isu wanita. Saya rasa perwakilan pembahas wanita tadi disebut
tentang penglibatan 30% wanita dalam pilihan raya lepas. Sasarannya belum lagi kita capai, tapi namun demikian ada peningkatan participation wanita dalam pilihan raya kali ini lebih ramai daripada PRU yang ke-12. Namun demikian, saya juga kecewa apa wanita tidak diberi kasih can langsung. Tak kasih can langsung, taruh tempat di Pengerang sana, taruhkan satu calon di Pengerang sana, taruhkan Siti Aisyah di Tambun, meletakkan calon-calon tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang tidak mungkin. Ya, bukan kita kata nak laluan senang, tetapi kasihlah chance sikitnya orang perempuan. Mereka ini adalah pemimpin juga. Kita kata kita nak undi wanita, tetapi parti kena lebih gender sensitif. Berikan mereka tempat-tempat yang bolehlah tahan sikit. Dalam tempat itu cabangnya tidak kuat, tenteranya tidak ada, letak seorang perempuan di situ. Kerana apa? Kita iakan kerana kita hendakkan ramai wanita bertanding, maka kita kata tidak apa, kita terima sajalah kerusi yang diberi para perwakilan sekalian. Tapi alhamdulillah, kita telah buktikan bahawa di Pengerang 2 kali Azalina Osman bertanding, menang tanpa bertanding kerana calon kita kena beli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita letak dalam Kuintan, beliau ditawar tapi beliau tolak dan masih bertanding dan bertahan di situ. Ini calon wanita. Di Semental, calon yang lari dari lepas, kita letakkan calon wanita, menang Dato' Raya dan menjadi YB sekarang. Ini contoh bahawa saya nak cakap orang lelaki tak boleh percaya, tak boleh pula juga, tapi insya-Allah wanita itu boleh menjalankan tugas itu, boleh menggalas tanggungjawab untuk membawa parti ini kepada satu tahap yang lebih baik para perwakilan dan pemerhati sekalian. Dan saya juga harapnya pada masa akan datang diberikan peluang untuk calon-calon wanita. Dan saya juga ada dengar beberapa calon yang mungkin belum menang dalam pilihan raya lepas mengatakan jentera wanita lemah. Tetapi pada hakikatnya kita kena tengok dulu sama ada jentera cabang, jentera ranting, jentera negeri itu kuat ke tidak, baru nak persalahkan jentera wanita. Kalau negeri itu lemah, cabang itu lemah, ranting itu lemah, jangan sekali nak menyalahkan wanita ataupun AMK. Jadi saya minta kita harus bekerja sama. Yes, to start from the pusat, negeri, cabang, ranting and all levels. Barulah kita boleh dapat persediaan yang mantap dan bolehlah kita menang yang lebih hebat. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana di ruang ini. Saya harap apa yang saya bentangkan pada hari ini akan diambil kira dan dipikirkan satu mekanisme yang boleh kita laksanakan on the way dalam perjalanan kita ke PRU yang ke-14 nanti, Dan saya harap kepada pemimpin yang ada di atas ini, terutamanya saya petik daripada ayat Quran dalam ucapan timbalan Presiden semalam yang firmannya bahawa dari surah Al-Ma'idah, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjianmu. Ini penting sebagai pemimpin terutamanya, kerana kalau janji yang kita buat kita tidak tepati, kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Jangan sekali-sekali kita menganiayai pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong kita. Dengan ini saya akhiri. Saya harap pada PRU 14 nanti kita akan bekerja keras. Boleh? Are we ready? Does that sound familiar? Familiar, Okay. Are you ready?